Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama untuk satu online mat workshop yang disiarkan secara langsung daripada channel saya, Cikgu Masmat. Hasil kerjasama saya bersama dengan Sektor Pembelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Perak di bawah kelolaan Dr. Najihah. Jadi pada malam ini saya akan membincangkan bersama anda satu topik yang penting dalam SPM, iaitu topik bulatan. So, kalau diikutkan apa yang telah dibincangkan bersama saya dan Sektor Pembelajaran, ada 4 minggu yang akan saya perlu kelolakan workshop bersama anda dalam dua saluran, dalam Google Meet dan juga di YouTube Live. Jadi saya masih lagi menerima, perlu saya approve beberapa lagi penyertaan dalam Google Meet. Dan siapa yang tidak berpeluang boleh tengok melalui saluran YouTube saya. Jadi untuk minggu ni kita akan buat topik bulatan. Jadi sebelum berapa ramai yang daripada luar Perak kot dalam perjumpaan kita pada malam ini? Setakat yang saya tengok dalam Google Meet ni ramainya dari Perak lah. Daripada mana? Johor pun ada. Okey, selamat datang. Kalau sekali-sekala daripada mana? KL. Okey. Sekolah cikgu. Baik, kalau sekali-sekala saya terkeluar lorat Perak saya, insya-Allah nanti ada kawan-kawan dari Perak boleh translatekan, insya-Allah. Ya. Sebab saya ni anak jati Perak, sekali-sekala akan terkeluar topik Perak saya ni. Okey ya. Jadi bagi yang belum subscribe saya punya channel, boleh subscribe dulu dan tekan notification untuk sebarang notifikasi. Kemudian bagi yang berada di Google Meet, pastikan anda pin dulu dekat nama saya tu supaya dapat paparan yang lebih jelas. Bagi yang pakai handphone, pastikan anda punya paparan tu dalam bentuk landscape, supaya dapat full view apa yang kita bincangkan di skrin sama-sama dengan rakan-rakan yang menggunakan laptop ataupun yang menonton melalui YouTube. Okey, rancangan saya bersama dengan pihak JPN, saya akan membincangkan seberapa banyak topik yang mungkin untuk SPM, yang mana topik-topik ini nanti saya akan jelaskan dari sudut pemakahan dia. Sebab isu utama dalam menjawab exam, terutamanya paper matematik kertas 2 ni adalah tak cukup masa. Kenapa tak cukup masa? Kerana pelbagai perkara yang kita rasakan perlu, kita nak tulis dalam kita punya jawapan kita tu. Sebenarnya ada beberapa perkara saja yang penting yang perlu kita jawab, dan itu saya akan sentuh daripada satu topik ke satu topik yang lain. Jadi pada malam ini saya akan bincangkan bersama dengan anda iaitu topik bulatan. Topik bulatan, yang mana topik bulatan ini adalah topik yang dipelajari semasa di tingkatan 2, semasa di tingkatan 2. Mungkin ada bersama kita pada malam ini pelajar-pelajar tingkatan 2, kerana sukatan tingkatan 2 ni dalam KSSM pun dia adalah sukatan yang sama di tingkatan 2. Jadi yang berada di Google Meet ataupun di Google Meet dapat tak tengok saya punya paparan yang ada saya tunjukkan di depan ni? Dapat cikgu. Dapat, Tengok dapat. cikgu. Baik, alhamdulillah. Dapat cikgu. Jadi saya harapkan di YouTube pun sama dapat paparan yang sama. Alhamdulillah dapat. Okey. Jadi untuk paper ni, dia adalah soalan wajib. Soalan wajib di dalam kertas 2. Sama ada soalan sebut soalan biasa ataupun soalan rutin ataupun soalan kebat. Peruntukan markah ni kebanyakannya setiap tahun memang 6 markah. 6 markah yang dibahagikan kepada dua bahagian, bahagian A dan juga bahagian B. Kita akan tengok dengan lebih jelas dalam perbincangan kita selepas ni nanti. Kemudian ada dua rumus yang kita akan gunakan dalam menjawab soalan ni. Okay? Rumus ni sangat penting.
Sangat penting, dan saya akan tunjukkan aplikasi rumus ni nanti bagaimana yang nak dapat markah tu. Bukan sekadar tulis rumus nak dapat markah. Dia bukan macam tu. Okey, rumus yang kita akan gunakan nanti adalah pertama rumus luas, pi j kuasa 2. Kemudian rumus yang kedua adalah rumus berkaitan dengan lilitan 2 pi j ataupun 2 pi r. Okey. Kemudian apa yang kita nak kira di dalam soalan ini menggunakan rumus pi r kuasa 2 ataupun 2 pi r adalah berkaitan dengan ukuran bagi keseluruhan rajah ataupun kawasan yang berlorek. Itu yang kita akan bincangkan dalam bahagian ni. Itu sebentar lalu berkenaan dengan keseluruhan topik bulatan ni. Okey, kita tengok satu contoh. Okey, kita tengok satu contoh. Contoh ni adalah contoh yang saya ambil daripada soalan SPM. Soalan SPM tahun 2018. Soalan SPM tahun 2018. Jadi baru 2 tahun kalau kita tengok soalan ni, soalan rutin, soalan biasa. Saya akan jelaskan bagaimana bentuk soalan rutin dan bagaimana bentuk soalan kebat. Okay, soalan yang ada pada tahun 2018 ni adalah soalan rutin. Kita tengok soalan ni, dia punya cara dia tanya kita tu. Rajah 8 menunjukkan sektor OJKL. OJKL. Kalau kita tengok sektor OJKL ni adalah sektor yang besar sebelah kiri tu. Kemudian dan sektor OMN. Sektor OMN ni yang kecil tu, masing-masing dengan pusat sepunya O. Pusat dia sama. Di antara sektor yang besar tu dengan sektor yang kecil sikit tu, dia punya sektor sama, iaitu O. Soalan dia, hitung perimeter dalam cm seluruh rajah. Perimeter dalam cm seluruh rajah. Dan yang kedua, luas dalam sentimeter persegi kawasan berlorek. Baik, kita tengok soalan yang pertama. Dia tanya tentang perimeter, dan perimeter adalah berkaitan dengan ukur keliling. Perimeter adalah berkaitan dengan ukur keliling. So ada 3 perkara yang perlu kita faham. Bagaimanakah kita punya markah yang diperuntukkan supaya setiap jalan kerja kita tu bergantung kepada apa yang kita jawab dalam soalan kita tu. Pertama adalah berkenaan dengan aplikasi rumus. Yang kedua, kita akan diperuntukkan markah kepada operasi di antara rumus-rumus yang terlibat. Dan yang ketiga, nilai jawapan akhir. Jadi di sini kita tengok 3 markah. Aplikasi rumus, operasi di antara rumus yang terlibat, dan yang ketiga adalah nilai jawapan akhir. Itu untuk A, dan juga itulah juga untuk B. Maka keseluruhannya adalah 6 markah. Jadi kita akan tengok dekat mana tempat-tempat yang saya kata ni akan diberikan markah nanti. Baik, yang pertama A tu, dia tanya perimeter dalam cm seluruh rajah. Jadi sebagaimana yang kita tahu ataupun sebagaimana yang saya sebut tadi, perimeter adalah ukur keliling bagi sesuatu bentuk tu. Jadi saya tunjukkan dengan tanda yang warna purple tu. Itulah kawasan ukur keliling yang kita akan ukur. Jadi di situ kita ada ukuran JKL. Kita akan ukur JKL, dan kita akan ukur, kita perlu cari JLM, dan juga kita perlu ukur di sini MN, dan juga kita akan ukur di sini NPO, dan seterusnya adalah OJ. Ini adalah 5 kawasan yang kita akan ukur. Tapi bukan semuanya kita nak gunakan rumus tu. Ada bahagian kita hanya ambil pada ukuran yang telah diberi dalam soalan ataupun ukuran yang telah diberi dalam gambar rajah. Okey, yang kita nak ukur ni hanya kawasan-kawasan yang melibatkan lengkung. Dia kawasan-kawasan yang melibatkan lengkung. Itu kita kena ukur. Jadi kawasan yang melibatkan lengkung adalah kawasan JKL dan juga MN. JKL dan juga MN. Ini 2 kawasan yang kita akan ukur. Kemudian kita tengok bagaimana rumus
yang kita nak gunakan dalam kita nak mengukur JKL ni. Okey, kita nak kira perimeter. Rumus apa kita nak gunakan di sini? The arc formula. The arc formula. Okey, apa dia punya rumus yang kita nak gunakan? Theta over 360 times 2 pi r. Alright, betul lah. Theta per 360 kali 2 pi r ataupun 2J. Baik, bagi siapa yang belum dapat gambar penuh bagi di dalam Google Meet, boleh melintangkan handphone tu, ataupun bagi yang pakai laptop boleh tekan pin. Dekat nama saya tu tekan pin. Supaya kita dapat paparan yang penuh lah. Okey, terima kasih yang respon tadi. Theta per 360 kali 2 pi J ataupun 2 pi R. So, theta kita adalah kawasan ni. Saya tunjukkan dengan pen saya ni. Ini kawasan ni. Macam mana dapat 230? 360 minus the 80 minus 50. Alright. Okey, keseluruhan dekat pusat ni kita ada 360 sudut dia. Jadi yang telah diketahui di dalam gambar rajah adalah 80 dan 50. So kita tolak 360, tolak 80, tolak 50. That's why kita dapat 230. Tu yang dimasukkan theta per 360. Baik. Seterusnya kali 2 pi r, iaitu 2 kali 2027 kali 10. Jadi kita di sini dapat 40, 10 per 63. Okey, jangan risau tentang pecahan tu, bentuk pecahan bercampur macam tu. Saya akan huraikan boleh ke tak boleh. Yang mana yang sesuai tu saya akan terangkan sebentar lagi. Okey. Seterusnya MN. Kalau kita tengok MN adalah kawasan yang saya tandakan dengan warna merah. Okey, itu kawasan MN. Masih ada lagi yang bertanya, cikgu kenapa gambar tak nampak full? Kalau pakai handphone kena landscape kan telefon tu. Kemudian kalau yang pakai laptop tekan pin dekat nama saya tu, and then dia akan dapat paparan yang lebih jelas lah. Baik, untuk MN sudut yang terlibat adalah ni jelas, ini tak melibatkan apa-apa operasi penolakan. Kita ada berapa sudut untuk mengira arc ataupun lengkuk MN ni? 50. Kita punya sudut ialah 50. So rumus kita adalah 50 per 360 kali 2 kali 2027 kali 15. Baik, kenapa 15? Kalau kita lihat ukuran asal, O ke P adalah 10, manakala P ke N ialah 5. Jadi 10 tambah 5, that's why kita punya jejari ialah 15. So 50 per 360 kali 2 kali 2027 kali 15. Jadi di situ kita punya panjang lengkuk bagi MN ialah 13 2 per 21. Okey, seterusnya kita akan combinekan, kita akan gabungkan semua ukuran-ukuran yang telah kita kira, semua ukuran-ukuran yang telah kita dapat daripada gambar rajah dalam satu operasi yang melibatkan operasi penambahan. So, JKL kita kira tadi 40 10 per 63 tambah LM 5 tambah MN 13 2 per 21 tambah NPO 15 dan tambah OJ 10. Jadi keseluruhan bagi pengiraan yang melibatkan ukuran-ukuran yang kita kira dan juga kita dapat daripada gambar rajah ni ialah 83 16 per 63. Okey. Sekarang kita nak cerita sikit. Ya, ada soalan ke? Bukan, yang JKL tu JKL tolak ke JKL sama dengan? JKL tolak. Yang mana JKL? Tu sama jangan dengan. cikgu. Okey. JKL sama dengan. Okey ya? Nampak tolak sama dengan. Okey. Kita dah buat kerja kita dah buat pengiraan kita nak tengok dekat manakah markah-markah yang diperuntukkan ni supaya kita lebih rasa macam ada benda-benda yang tak perlu kita buat pun tak apa. Okey. Pertama saya sebut tadi, untuk dapat markah dalam semua soalan yang kita jawab dalam topik bulatan ni,
Aplikasi rumus. Aplikasi rumus. Di mana aplikasi rumus? Jadi kita tengok dekat sini ada dua aplikasi rumus. Pertama JKL, kedua MN. Jadi salah satu ni kita akan diberi markah, satu markah. Jadi kalau kita jumpa ataupun pemeriksa dia tengok yang atas ni dulu, dia akan bagi satu markah. Markah bukan pada 40 10/63 tu, pada penggunaan rumus tu. Kita masukkan theta 230, kita masukkan jejari 10 dan kita akan dapat satu markah. Jangan ada satu persepsi tulis ajalah rumus, tulis rumus entah dapat markah. Memang tak ada. Jangan harap. Jangan harap tulis markah tak ada, tulis rumus tak ada markah. Boleh off mic dulu kot yang dekat Google Meet ni. Macam-macam suara dengar orang ni. Kadang-kadang pada dapat camping ya. Okey. Baik, itu maksud aplikasi rumus. Dia 30 markah saja. Jadi kalau awak ni sejam tapi 20% saja. Tetapi saya dengar suara ni. Tapi 30% makna yang sangat Betul Mak ya? Okey. Boleh off mic dulu kot. Saya dengar suara daripada mana seberang ni. Okey. Baik Jadi sekarang ni aplikasi rumus tu dekat sini. So nanti tu 230 per 360 kali 2 kali 27 kali 10. Itu aplikasi rumus tu. Jadi satu markah dekat situ. Markah kedua adalah pada operasi-operasi yang melibatkan rumus-rumus yang kita dah kira ni, yang kita dah dapatkan daripada gambar rajah. Jadi kalau kita tengok di sini sebab ada operasi tambah. Okey? Jadi kawasan ini ataupun barisan ni kita akan dapat satu markah. Dua dah kan? Dua dah dekat situ. Kemudian markah terakhir adalah jawapan kita, iaitu pada 83 16/23. Dan di sini satu markah. Itu yang saya maksudkan tadi. Yang saya maksudkan sebagai aplikasi rumus, operasi di antara rumus-rumus ataupun nilai yang terlibat. Dan yang ketiga adalah jawapan akhir. Mungkin ada di kalangan anda yang bertanya, mungkin ada di kalangan Koma yang bertanya, jawapan ni memang kena dalam bentuk pecahan mencampur ke? Tak semestinya. Dia boleh dalam bentuk perpuluhan dan dia boleh dalam bentuk pecahan tak wajar. Dia boleh macam tu. Jadi, tapi saya nak tekankan dekat sini. Jangan tulis jawapan banyak-banyak. Jawapan akhir ni. Dekat kawasan ni kan. Nak tulis banyak-banyak jawapan kat situ. Apa efek? Apa implikasi dia? Baik, implikasi dia dekat sini. Kalau salah satu jawapan tu salah, katakanlah dekat ujung ni. Okey, katalah dekat ujung ni, kamu tak tulis 63, kamu tulis 62, tersalah sikit. Yang mula-mula ni tadi dah betul, yang ni pun dah betul, tiba-tiba kat ujung tu salah sikit. Pemeriksa akan ambil yang salah. Jadi salah terus jawapan kamu. Itu saya nak bagi penekanan. Okey ya? Baik, alternatif kepada jalan kerja kita ni untuk kita dapat markah dengan kerja yang lebih singkat. Kita tengok. Yang pertama kita nak tengok aplikasi rumus. Okey, ni ada rumus yang pertama. Ini pun ada rumuskan dua, rumus yang kedua. So di sini satu markah dah dapat. Kemudian yang saya kata kedua tadi. Yang kedua tadi adalah perkaitan di antara rumus-rumus yang terlibat. Ada tambah. Tambahlah untuk perimeter biasanya tambah. Okey ya? Jadi kita ada tambah pun ada. Jadi satu line ni kita dapat satu markah. Dengan satu line macam tu kita dah dapat satu markah full dah. Satu markah dapat dua markah dah. Okey ya? Jadi untuk jawapan yang terakhir 83 16/23, di sini lagi satu markah. Hanya seringkas itu je. Okey? Hanya seringkas itu saja kita boleh dapat markah markah penuh. Okey ya? Baik. Kita tengok soalan yang berikutnya. Saya masih lagi perlu approve beberapa lagi pernyataan, ada sikit-sikit lagi ni dalam Google Meet. Okey. Seterusnya kita nak tengok luas. Luas kawasan Belori. Tadi kita dah tengok dah. Dua rumus yang berkaitan adalah
2 pi r ataupun 2 pi j dengan pi r kuasa 2 ataupun pi j kuasa 2. Jadi dalam bahagian ni kita nak gunakan rumus pi j kuasa 2. Dia punya pemberian markah pun macam tu juga. Aplikasi rumus, operasi di antara rumus dan juga jawapan akhir. Tetapi operasi di antara rumus ni dia ada special sikit sebab kawasan berlorik ni dia ada tolak. Kalau perimeter ditambah semua kan. Tetapi dalam luas kawasan berlorik dia ada yang kena tolak. Jadi kita tengok. Okey, luas kawasan berlorik adalah kawasan JKLM, sektor yang besar ni yang kita akan tambahkan dengan kawasan yang kecil ni. Okey. Kawasan sektor besar tu JKL tu, okey, kita nak gunakan rumus apa dekat sini? Rumus apa kita nak gunakan? Theta over 360 times pi r square. Alright, thank you. Okay, theta per 360 kali 2 pi r square ataupun pi j kuasa 2. Jadi JKL kalau kita tengok, okey, tu rumus kita dah kira dekat soalan A tadi. Kita dah kira dekat soalan A tadi 230 per 360. Jadi darab 27 darab 10 kuasa 2. So dekat situ agak-agak dah boleh dapat markah tak? Kalau berdasarkan penerangan saya soalan yang pertama tadi. Boleh dapat lah. Kita akan tengok macam mana dia punya pemberian markah dia. Kemudian kita nak kira PLM. PLM ni sebelum tu jawapan yang untuk pengiraan atas tu 250 per 63. Baik, PLM tu dia datang daripada ada operasi lain yang terlibat kat situ, iaitu sektor MNO, sektor besar ni. Okey, sektor besar ni kita akan tolak dengan sektor yang kecil tu. Baik, kita tengok sektor MNO. Macam tadi, 50 per 360. Okey, 50 per 360. Darab 22 per 7 kali 15 kuasa 2. Kenapa 15? Macam yang saya terangkan tadi lah. OP tambah PN. 10 tambah 5. Baik. Seterusnya, hasil daripada pengiraan yang itu adalah 98 3 per 14. 98 3 per 14. Seterusnya, kita nak kira pula adalah LPO, kawasan yang tak berlorik ni. Okey, kawasan yang tidak berlorik ni. Kita akan kira yang tu. Dia punya sudut masih lagi 50 per 360. Masih lagi 50 per 360. Okey, darabkan dengan pi r ataupun pi j kuasa 2, 22/7 kali 10 kuasa 2. Bezanya yang tadi 15 kuasa 2, tapi yang ini 10 kuasa 2. Jadi, untuk dapatkan luas kawasan berlorik, JKL ni, iaitu sebelum tu jawapan dia 43, 41 per 63. JKL tu 250 per 63 tambah 98 3 per 14 tolak 43 41 per 63. So di sini hasil kita ialah 255 5 per 14. Okey. So kita nak tengok dekat mana markah yang kita nak dapat dalam kerja kita yang macam ni. Pertama, aplikasi rumus. Ada dua kat sini. Sorry, 3. 1 2 3. Adakah tiga-tiga dapat markah? Tak. Salah satu je. Salah satu sahaja akan dapat markah. Jadi di yang pertama ni kita akan dapat satu markah. Kemudian yang kedua adalah operasi yang melibatkan rumus-rumus yang berkenaan. So kita ada di sini. Ada tambah, ada tolak dekat situ. So di sini satu markah. Okey. Kemudian jawapan akhir 25 5 per 14 satu markah. Okey, 3 markah. So tuan ingat dalam bulatan 3 tempat ni kita nak bagi markah. Pertama aplikasi rumus, kedua operasi di antara rumus dan yang ketiga adalah jawapan akhir. Baik, alternatif kepada jawapan yang kita bincangkan berkenaan dengan luas tadi. Yang pertama, ada tak yang melibatkan aplikasi rumus? Ada. Tiga-tiga ada dekat satu line ni. Okey, dapat satu markah. Kemudian di antara ketiga-tiga rumus ni ada dah operasi dia, tambah ada, tolak ada. Dapat lagi satu markah. 2 markah dah dekat situ. Okey. So jawapan akhir kita 25 5 per 14
1 markah. So 3 markah. Jadi terpulang kepada anda. Kalau anda yakin dengan kaedah alternatif yang tunjuk ni, boleh guna, lebih menjimatkan masa. Kita boleh bagi penumpuan kepada soalan-soalan yang lebih berat. Okey. Itu untuk soalan yang pertama, SPM tahun 2018. Jadi saya harap anda faham, anda jelas bagaimanakah teknik yang digunakan oleh pemeriksa untuk memberi markah kepada anda. Okey, suka saya ingatkan, sekarang ni kita tengok live berkenaan dengan topik bulatan. Jadi anda semua sepatutnya kena ada pen, kena ada kalkulator dan juga kertas lah. Bukan macam tengok live, tengok wayang tu hanya ada popcorn je. Okey, kena ada, dapat. Baik, ada soalan ni, cikgu macam mana dapat panjang yang tadi? Daripada Yasmin. Panjang yang mana tu Yasmin? Okey, ada panjang-panjang ukuran-ukuran tertentu yang kita kena teliti soalan tu betul-betul. Sebab kadang-kadang ukuran dia bagi dalam ayat, sometimes ada pula dibagi dalam gambar rajah. Jadi jangan terlepas sebarang maklumat pun yang ada di dalam soalan. Jangan terlepas sebarang maklumat pun yang ada di dalam gambar rajah. Sebab dia tak bagi secara obvious sangat dekat mana-mana bahagian. Kita kena tengok. Kita jangan terlepas maklumat pun. Okey, itu soalan SPM tahun 2018. Okey ya. Adik Umar, kalau bagi jawapan dalam bentuk perpuluhan boleh tak? Terima kasih Wafah Kristina, tolong jawabkan. Boleh aja bagi dalam perpuluhan. Baik, yang dalam perpuluhan ni pun saya nak terangkan, kena bagi jawapan dalam berapa tempat perpuluhan? Boleh respon tak? 3. Dia sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan. Kalau bagi 3, okey. Kalau bagi 2, okey. Kalau bagi 1, agak-agak Straight way wrong. salah. Yang last kali tu tak dapat markah. Okey. Kalau bagi 1 titik perpuluhan, yang 1 tu tak dapat markah lah, yang last kali tu. Okey, lagi satu berkenaan dengan jawapan akhir perpuluhan ni. Kadang-kadang pengiraan kita ni melibatkan beberapa kali pembundaran. Kira mula-mula kita bundar, kemudian nak tambah, nak tolak yang dekat operasi tu, kita bundarkan lagi sekali. Dan jawapan kita kadang-kadang lain dengan orang lain, kan? Lain daripada orang lain. Jadi di sini saya nak jelaskan bahawa untuk jawapan bagi topik ini, kita akan bagi range. Mungkin jawapan dia 255.31 hingga 255.40. Lebih kurang macam tu lah. Kita tak stick pada satu nilai. Okay ya? Alright, so kita nak teruskan kepada soalan yang berikutnya. Soalan bulatan yang berikutnya. Saya rasa dekat sini ada adik-adik tingkatan 2. Tingkatan 2 ni nanti dia akan duduk dalam format baru. Okey, contoh 2 yang saya nak bawa perbincangan ni adalah contoh yang baru. Bukanlah baru lah, tahun lepas dia punya soalan SPM. Soalan SPM tahun lepas. Jadi kita nak tengok macam mana soalan yang kita nak bincangkan bagi soalan kedua ni. Baik, soalan yang kedua ni adalah soalan kebat. Ini namanya soalan kebat. Dia ada situasi daripada kehidupan seharian kita. Kita ada situasi daripada kehidupan seharian kita. So, untuk jawab soalan kebat ni, dia kena ada asas yang kuat lah tentang rumus mula-mula tadi, 2 pi j dan juga pi j kuasa 2 tu. Kita kena ada maklumat yang sangat faham. Kita kena faham sangat yang itu. Kemudian tak ada masalah lah kita nak jawab soalan kebat ni. Baik, saya bacakan dulu. Rajah 6. Kenapa rajah 6? Contoh 2 kan? Sebab waktu SPM soalan ni duduknya nombor 6. Jadi rajah 6. Rajah 6 menunjukkan sebuah taman landscape yang berbentuk semi bulatan. Semi bulatan. Yang telah dibina oleh Kamal di rumahnya. Taman tersebut terdiri daripada taman herba dan kolam ikan yang berbentuk sukuan bulatan. Beliau bercadang memagar taman herba itu. POKQ. Yang bawah ni ialah garis lurus dan K
ialah titik tengah bagi OQ. Diberi bahawa PQ sama dengan 14. Daripada P ni pergi ke Q ni 14. Jadi kalau ini titik tengahnya, PO ni 7 lah. Kalau K ni pun titik tengahnya, OK ni 3.5 lah, ataupun KQ tu 3.5 lah. Okey, hitung yang pertama, jumlah panjang dalam meter pagar bagi taman herba itu, dan yang kedua, luas dalam meter persegi bagi taman herba itu. Baik, kita tengok soalan ini. Ya. Yang pertama, dia tanya jumlah panjang dalam meter pagar bagi taman herba itu. Tadi kita tengok soalan mula-mula tadi, dia cerita dengan jelas, ceritanya tentang perimeter dan juga luas. Tetapi soalan yang ini dia tanya tentang pagar pula. Pagar ni macam mana? Apa kaitannya dengan pengiraan kita bagi contoh pertama tadi? Ada respon? Perimeter ke cikgu? Ya, betul. Terima kasih. Siapa yang jawab tadi? Boleh saya tahu nama? Manua cikgu. Dari mana? Ipoh. Okey. Dari sekolah mana ni? SMK St. Michael. St. Michael, alright. Okey, terima kasih ya. So, pagar dalam kita punya pengiraan adalah perimeter. So, perimeter lagi sekali kita akan gunakan rumus 2 pi r ataupun 2 pi j. Okey. Baik. Nampak? Saya tandakan dengan warna merah tu. Itu kawasan yang melibatkan tempat yang dia nak pagar. Tempat yang dia nak pagar tu, itu dia. Yang tengah-tengah tu kolam ikan. Jadi kita tak pagar dekat situ. Kita nak pagar adalah kawasan taman herba tu saja. Jadi saya bawa benda tu keluar. Saya keluarkan dia dekat satu paparan yang lain, dekat tepi tu yang warna merah tu. Jadi kita nak kira dia punya perimeter ataupun pagar yang panjang ni, tu yang warna hijau tu. Kita nak kira yang itu. So dia lengkung. Lengkungan itu separuh bulatan. Lengkungan tu separuh bulatan. Jadi bila lengkungan tu separuh bulatan, rumus kita ada mestilah 180 per 360. Okey, kali 2 kali 27 kali 7. Okey. Mana dapat 7 ni? Tadi kan dia beritahu P pergi ke Q 14. O ni titik tengah dia. Jadi P ke O ni adalah jari. So di sini 7. Okey, di situ 7. Baik. Seterusnya, yang saya tandakan warna yang belah bawah tu. Cikgu nak tanya cikgu, kalau Ya, letak 1/2 boleh tak cikgu? Okey, terima kasih. Soalan tu memang saya dah expect mesti ada soalan tu. Kalau dia kata semi bulatan, kalau you all tulis 180 per 360 boleh. You all tulis 1/2 pun boleh. Sebab dia kadarnya sama. Okey, dia setara benda tu. Okey ya? So tak ada masalah. Baik, so 3.5. Seterusnya, saya masukkan 3.5 saya dah masukkan dekat sini. Seterusnya, lengkungan berikutnya yang warna hijau tu. Okey, dekat sini dia kata tadi sukuan bulatan, kan? Sukuan bulatan. Jadi kalau sukuan bulatan, berapa theta per 360 tu? Theta tu berapa? 90. 90. Right, 90. Jadi boleh tak kalau kita buat 1/4? Boleh. Boleh. Okey ya? Boleh, tak ada masalah. Boleh. 1/4 boleh. Baik, seterusnya yang menegak tu 3.5. Okey, 3.5. Sama. Dan seterusnya yang di sebelah bawah tu adalah 7. Okey ya? Seterusnya tambahkan yang 7 tu, kita dah completekan satu barisan tu dengan semua pengiraan yang melibatkan lengkung dan juga garis lurus. Semua yang melibatkan lengkung dan juga garis lurus. Okey, saya ringkaskan lagi. 22 tambah 3.5 180 kali per 360 kali 2 kali 27 kali 7 ni 22. Okey. 3.5
tambah 5.5 ni yang mana? 90/360 kali 2 kali 20/27 kali 3.5. Okey. Tambah 3.5 tambah 7 dan hasil kita adalah 41.5. Okey, kita nak tengok ni markahnya macam mana ni. Siapa boleh bagi respon tak? Apa yang pertama kita nak cari dalam nak bagi markah ni? Rumus. Baik, penggunaan rumus. Yang kedua, Aplikasi yang operasi. baik, operasi yang melibatkan penambahan ataupun penolakan lah. Dan yang ketiga adalah Final answer. final answer. Baik, kita tengok dekat sini kita ada rumus 180/360 kali 2 kali 20/27 kali 7 dan 90/360 kali 2 kali 20/27 kali 3.5. Baik. Ada dua dekat sini. Salah satu kita akan bagi markah. Yang kedua adalah operasi yang melibatkan rumus-rumus dan juga ukuran-ukuran yang ada di dalam gambar rajah ataupun yang ada di dalam butiran soalan. So semua ada. Kita tengok ada tambah. Okey, ada tambah. Jadi di sini boleh dapat satu markah lagi. Kita tak perlu tunggu yang bawah ni nak bagi markah. Dekat atas ni pun, kat kawasan atas ni kita dah dapat markah, 2 markah dekat sini. Dan jawapan akhir kita 41.5 lagi 1 markah. Okey, tadi saya kata jawapan perpuluhan mesti 2 tempat perpuluhan kan? Tetapi kenapa dekat sini 1 tempat perpuluhan pun dapat? Okey, macam ni. Soalan ni jawapan dia dah memang dapat 1 tempat perpuluhan. Tak perlulah kalau kita nak tulis 41.50 lah kan, sebab dia punya ujung tu tak signifikan. Jadi kalau kita tulis 41.5 pun sudah memadai. Okey? Itu untuk soalan A. Baik. Jumlah panjang dalam meter pagar bagi taman herba itu adalah 41.5. Dah dia kata dalam meter. Tak tulis unit. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kalau kita tak tulis unit, contohnya 41 patut macam ni lah kan, 41.5 meter. Kita tak tulis meter ni, tak apa, tak ada masalah. Boleh tulislah 41.5 ni. Sebab apa-apa unit yang ada dalam soalan matematik ni, kalau kita abaikan pun tak apa, tak ada masalah. Dia ada kelonggaran dekat situ. Okey ya. Baik, kita tengok yang B. Luas dalam meter persegi. Okey, ada soalan? Cikgu, tapi kalau salah unit? Salah unit dia abaikan. Pemeriksa tu dia abaikan. Okey. Tapi kalau kita tak yakin, tak payah tulis pun tak apa. Okey ya. Baik, soalan B. Luas dalam meter persegi taman herba itu. Okey, luas dalam meter persegi taman herba itu. Jadi kalau kita tengok kawasan keseluruhan tu adalah berbentuk semi bulatan. Yang kita nak adalah kawasan taman herba tu saja. Jadi luas bagi sukuan bulatan ataupun kolam ikan tu kita akan tolak lah. So kawasan itu kita nak ukur dia punya luas. Jadi kalau ilustrasi yang boleh saya tunjukkan lagi, asalnya macam tu. Asalnya macam tu. Jadi yang asalnya macam tu, jarinya 7 berdasarkan soalan A tadi. So pengiraan kita 180/360 mewakili semi bulatan ataupun separuh bulatan. So kalau you all tulis 1/2 pun boleh. Okey, kali 20/27 kali 7 kali 7. Yang tadi saya tulis 7 kuasa 2 untuk soalan sebelum ni. Yang ni saya tulis 7 kali 7. Tak apa, tak ada masalah. Dia membawa maksud yang sama. Okey? Kemudian kita nak tolak kawasan tu. Masa nak ilustrasi yang saya tunjuk tu, kawasan tu kita nak tolak. Jadi kawasan tu adalah sukuan bulatan. Jadi sukuan bulatan dia punya theta adalah 90/360, atau kalau you all tulis 1/4 pun kita terima. Ni. Okey, kali 20/27 kali 3.5 kali 3.5. Jadi di sini hasil daripada luas semi bulatan adalah 77 dan hasil daripada sukuan bulatan adalah 9.625.
dan jawapan kita adalah 67.375. Okey. So kita nak tengok markah dia lagi sekali dah macam tadi. So penggunaan rumus ada, 2 ada. 1 markah. Operasi pun ada. 1 line ni, 1 markah, dan jawapan akhir lagi 1 markah. Okey, itu untuk soalan SPM. Soalan tahun lepas nampak macam susah tapi senang lah. Soalan kebat jangan ingat semuanya susah. Soalan kebat ni ada soalan kebat yang senang je. Ini contoh soalan kebat yang senang. Jadi saya harap anda semua tak ada satu persepsi bahawa kalau soalan kebat mesti susah. Tidak. Dia tak macam tu. Okey ya. Baik, ada soalan yang nak tanya sebelum saya pergi kepada soalan contoh ketiga ni. Kita tengok. Okay, ya. Yang dari Subang ke dari mana-mana ni faham ke saya cakap terlepas cakap Perak ni? Faham cikgu? Faham ya? Okey. Mungkin ada cikgu-cikgu dalam jumpaan pada malam ni. Selamat datang dan terima kasih kerana bersama-sama pada malam ni. Kenapa saya pilih waktu malam? Kerana pertama mungkin anda semua ada komitmen dengan kelas ataupun sekolah punya kelas ataupun PPD ke punya kelas. Jadi saya buat waktu malam, waktu santai, waktu perdana macam ni supaya semua orang boleh sambil-sambil aja. Sambil-sambil lepas makan malam tengok-tengok TV. Kalau ada paparan dekat smart TV, tengok YouTube lagi cantik. Kalau tak ada, tak apalah. Kita buat ikut mana kemampuan kita yang ada. Okey. Dekat sini saya tengok ada nama Mazni. Macam saya punya penolong kanan aja. Kat sini pun nak mantau saya ke? Okey. Baik. Baik, kita teruskan kepada soalan berikutnya. Ada soalan sebelum tu? Yang boleh respon dekat Google Meet bolehlah dengar suara kan. Tetapi yang dekat YouTube hanya yep. Semi bulatan. Okey, yang dekat YouTube ni hanya boleh saya baca komen-komen je lah. Terima kasih Puan Mazni bagi sokongan moral kat saya malam ni. Okey. Baik, seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Contoh ketiga, sorry. Baik, contoh ketiga. Ini bukan soalan SPM. Ini bukan mana-mana punya soalan. Ini saya punya koleksi lah. Soalan-soalan yang saya bagi koleksi. Tapi sebelum tu, kepada semua yang ada di sini, saya dah sediakan 2 link dekat saya punya video description dekat bawah, kat YouTube. Dekat situ ada latihan 20 soalan saya letak dekat situ. Memang lunyai lah koma kalau koma jawab. Ambil soalan tu dekat situ, koma download, koma jawab lah puas-puas. Ada soalan biasa, ada soalan bukan rutin, dan ada soalan kebat. Sekali dengan skema saya bagi. Download, jawab. Jangan download, peram. Memang tak jadi apa. Download, jawab. InsyaAllah selesai masalah bulatan koma ni. Okey. Ada juga Dr. Najihah malam ni. Terima kasih Dr. Najihah, Ketua Unit Matematik di JPN, bagi sokongan kat saya malam ni. InsyaAllah ada lagi program-program yang menyusul oleh rakan-rakan saya nanti. Baik, seterusnya kita tengok soalan yang kelima. Soalan ketiga ni, Rajah menunjukkan segi 4 ABCD. Segi 4 ABCD, titik D dan B. Ni saya tandakan hujung ni, D dan B ialah pusat bagi sukuan bulatan DEG dan sektor BHF. Okey, BHF dengan jejari 7 dan juga 14 masing-masing. Diberi bahawa AE 8. AE ada, dia bagi kat sini 8. Dan CG 12, dia tak bagi. Kat gambar rajah dia tak ada. Saya tulis kat situ. Soalan pertama, hitung perimeter dalam cm kawasan berlorik. Perimeter dalam cm kawasan berlorik. Dan yang kedua, hitung luas dalam sentimeter persegi kawasan berlorik. Baik, kita tengok jawapan dia.
perimeter kawasan berlorik. Tu dia kawasan berlorik. Saya highlight kan, 2 kali saya highlight dalam soalan, dah bagi dah lorikan. Dekat slide pun saya tunjukkan lagi yang warna hijau tu. Jadi untuk kawasan berlorik, itu dia tempat yang kita nak kira. Bermula daripada AE, okey, bermula daripada AE, EG, GC, CB, BH, HF dan juga FA. Bukan semua nak kena kira. Ada beberapa je tempat kita nak kira, iaitu yang melibatkan lengkok ataupun arc. Itu kita nak kira. Jadi yang kita nak kira mula-mula adalah EG. Ni dia EG. Nak kira EG sebab dia lengkok. Kawasan ni lengkok. Okey. Jadi EG tu agak-agak lah, berapakah dia punya sudut ataupun theta dia? 90. Walaupun dia tak nyatakan dengan jelas, benda tu duduk dekat bucu segi 4. Dah tentulah 90 darjah. Okey, so 90 per 360 kali 2 kali 2027 kali 7. Ini kita ambil daripada rumus 2 pi J. Okey, 2 pi J. Ni dia jari 7 DG, ini pun 7. Okey. So 11 dia punya ukuran. Kemudian yang kita nak ukur berikutnya adalah HF. HF. So HF ni lengkung. Theta dia berapa? Apa theta dia? 72. 72. Obvious lah dia tunjuk kat sini. Sangat jelas, clear kat situ, 72. So untuk lengkok tu 72 per 360 kali 2 kali 2027 kali 14. Ni jelas dia bagi sini 14. Jadi di sini hasil kita adalah 17.6. Okey ya. Baik. Seterusnya kita nak tengok bagaimana kita meringkaskan semua maklumat yang kita dah kira dengan semua ukuran yang ada di dalam gambar rajah dan juga semua ukuran yang mungkin ada dalam soalan untuk kita rangkumkan semua. So 8 tambah 11, 11 ni yang kita kira ni. Tambah 12, tambah 15, tambah 14, tambah 17.6. Yang ni yang kita kira tadi. Tambah 5. Okey. Jadi di sini kita punya perimeter adalah 82.6. Ya, 82.6. Jadi macam tadilah. Markah yang kita nak bagi, pertama pada aplikasi rumus, yang kedua adalah pada operasi yang melibatkan rumus-rumus yang terlibat, dan pada final answer adalah jawapan untuk markah yang ketiga. Okey, itu untuk soalan A. Ada soalan? Cikgu. Tak ada. Ya. Saya kadang-kadang keliru sikit pasal nak susun jawapan. Susun jawapan. Gunakan 3 step yang saya beritahu tadi. Mula-mula tunjuk penggunaan rumus. Yang kedua, tunjukkan operasi rumus-rumus yang berkaitan. Dan yang ketiga, dia punya final answer. Itu turutan yang perlu kita tunjukkan. Memang pemeriksa boleh cari jawapan tu, tapi mudahlah sikit kerja pemeriksa kan. Jangan cacah merbal kat sana, ada kat sini, ada dekat New York ada satu jawapan, dekat Tanzania ada satu jawapan, dekat Hong Kong ada satu jawapan. Jenuh saya nak mencarinya, jenuh orang nak mencarinya. Okay, so susun ikut 3 step yang saya beritahu tadi. Okay ya. Kita tengok soalan B. Soalan B dia tanya adalah berkenaan dengan luas. Dia tanya berkenaan dengan dia tanya berkenaan dengan luas kawasan berlorik. Okey. Asalnya bentuk ni segi 4. Asalnya segi 4. Ada bahagian-bahagian yang kita nak buang, tak nak masuk dalam pengiraan kita. Jadi yang kita nak buang mula-mula adalah sebelum tu. Ini ukuran segi 4 tu. 19 kali 15. Tang mana 19, tang mana 15. Okey, atas ni 19. Daripada mana? 7 campur 12. Bawah ni ataupun lebar je ni 15. Kenapa? 8 campur 7. Ni dapat 19 kali 15, 285. Okey ya.
Jadi sebahagian daripada bahagian ni kita akan tolak. Bucu tu kita tolak. Jadi bucu tu kita akan tolak melalui rumus 22/7 kali 7/2 kali 90/360. Pasal apa pula theta tu dekat ujung? Boleh ke tak boleh? Boleh jawapan dia. Boleh. Letak kat ujung tu pun tak apa. Tak ada masalah. Yang penting turutannya jangan ada operasi selain pada darab lah. Kalau tiba-tiba dekat sini tambah 22/7 kali 7/2 kali tambah, tersalah tulis, salah lah. Okey, baru dikira salah. Jadi di sini 38.5. Seterusnya yang kita nak buang lagi, itu kawasan tu. Berapa theta dia tadi? 72 kan? Kawasan tu adalah 72. Jadi apa rumus yang terlibat untuk mengira BHF? 22/7 kali 14/2 kali 72/360. Hasil kita adalah 123.2. Jadi dekat 2 ni, 2 step ni dah dapat dah 1 markah. Dekat mana-mana lah kita akan bagi 1 markah. Seterusnya operasi yang terlibat adalah segi 4 tolak dengan sukuan bulatan, tolak dengan sektor bulatan kat sini. Okey. Jadi hasil kita sebelum tu di sini 1 markah. Jangan lupa 1 markah kat situ. Dan akhir sekali 123.3, 1 markah. Okey. Boleh? Ada soalan? Tadi kita ada masa, sebenarnya kelas saya ni berlangsung dalam masa sejam ya. Tapi ada masa lagi ni, saya akan bagi soalan. Dalam aktiviti seterusnya adalah aktiviti bengkel. Saya bagi soalan, you all cuba jawab dalam masa yang saya bagi. Lepas tu kita bincang sama-sama. Boleh? Boleh cikgu. Alright, cantik. Baik. Sebelum tu, soalan ketiga. Ada soalan? Cikgu, yang first question, dia tanya pasal shaded region ke cikgu? Yang pertama tadi ada juga dia tanya keseluruhan objek. Yang contoh yang ketiga. Sorry cikgu. Contoh yang ketiga, yang perimeter. Contoh yang ketiga. Okey, saya back balik kawasan berlorik. Okey. Okey ya. Alright. Thank you cikgu. Baik. Okey. Okey ya, kita nak cuba jawab soalan. Silap. Ni bukan 15 minit ni masa ni sebenarnya saya nak set 5 minit je. Jadi sampai kiraan dia ke 10 nanti. Saya nak betulkan dulu. Okey, baru betul. Okey, cuba jawab soalan ni. Saya bacakan dulu. Dalam rajah 4, POQ ialah sektor bulatan kepada bulatan berpusat di O, dan OQS ialah sebuah sukuan bulatan yang berpusat di O, diberi bahawa OP sama dengan 14 cm dan sudut POQ sama dengan 30 darjah. Menggunakan pi sama dengan 22/7, hitung A, luas dalam sentimeter persegi kawasan berlorik, B, perimeter dalam sentimeter kawasan yang berlorik. Jadi cuba jawab soalan ni dengan masa yang saya bagi ni, 5 minit. Nanti kita akan cuba, kita akan bincang soalan ni Right. Okey, boleh kot kita sambil-sambil tu sembang-sembang. Ada ke dari Kedah ni?
Tak ada dari Kedah. Ada. Ada. Mana tu? Hang dari mana? Merbuk. Sungai Petani. Merbuk. Orang Sungai Petani. SMK Merbuk ke MRSM Merbuk? Mantap Mahmud. Mantap Mahmud. Tak Merbuk. Okey, selain dari Kedah, dari mana? Penang ada ke? Tak ada ah. Dari KL ada ke? Saya cikgu Oh, KL mana? Kuala Lumpur, Kepung. Kepung. Okey, so keadaan di sana macam mana PKPB? Dah lama tak pergi sekolah lah, orang KL, orang Selangor. Saya orang Perak. Perak mana tu? Gong. Lenggong. Lenggong belah mana? Kota Tempan ke, Bukit Sapi ke? Luat. Kampung Luat. Okey, dekat dengan Kampung Luat. Okey, saya tahu. Saya Kampung Gua Badak. Oh, saya tahu. Tahu lah, situ ada orang Perak man. Okey, daripada mana? Boleh bagi respon? Mana? Saya orang Perak. Oh, Perak. Okey. Orang Melaka dah. Perak. Ramai Perak Hujan ke tempat kau mah? Tak. Hujan. Saya di Ipoh, rumah saya kat Kelebang, hujan lebat ni. Cumanya saya ni duduk di rumah ni muncul ada berbumbung kan. Kalau tidak okey. Hantul di YouTube Hantul Han, saya Perak. Azib alias saya orang Perak. Dr. Najwa orang mana? Orang Terengganu tu rasa. Okey, kita ada 1 minit setengah lagi. Boleh cuba jawab soalan tu. Nanti kita akan bincang jawapan dia. Orang Kedah, Natasha Azira, orang Kedah. Okey, bagi yang belum subscribe saya punya YouTube ni, subscribe lah dulu kan. InsyaAllah mana yang boleh saya bantu, kawan-kawan cikgu-cikgu dari seluruh Perak, even dari seluruh Malaysia akan bantu kamu insyaAllah. Yang penting kamu jangan down aja waktu ni kan. Dah tangguh banyak kali SPM, macam mana kan, keadaan ni kita tak jangka. Jadi sama-sama lah kita meletakkan keutamaan pada apa yang kita nak hadap pada bulan 3 tahun depan. SPM kita 1 Mac jangan lupa, 1 Mac. RMC pun ada, Farhan, alhamdulillah. Ini abang Askor ni. Udah padam. Okey. Okey, 30 saat lagi. Cikgu, Ya. tinggal dah 1 pun boleh join lah cikgu. Boleh, tak apa. Walaupun ikutkan dalam sukatan ni kita tak ada lagi benda ni, tapi SPM tunda lagi ke? Tidak, SPM kita tetap pada tarikh yang sama. Yasmin tanya dekat Google Meet. Okey, 4 3 2 1. Terima kasih cikgu. Alright. Kita bincang soalan ya. Boleh cikgu, tak ada masalah. Kita bincang ya. Okey. Okey, yang pertama soalan ni tanya perimeter kawasan berlorek. Okey, perimeter kawasan berlorek. Oh, sorry. Luas. Luas dalam cm kawasan yang berlorek. Okey. Jadi luas kawasan berlorek, yang pertama kita nak kira adalah luas segi 4 ni. Okey, luas segi 4 ni kita akan kita akan kira luas segi 4 ni. Kemudian kita akan tolak sukuan bulatan ni, dapat kawasan yang atas tu. Kemudian kita akan tambahkan dengan sektor yang di bawah tu. Jadi untuk luas segi 4 tu 14 kali 14. Macam mana kita tahu dia 14 ukurannya?
OP tu 14. So kalau OP 14, OQ so must be 14. Yes, thank you. OP ni 14. So dia jejari kan? So mean OQ ni pun 14. OQS ni adalah satu sektor lain. Kita tak boleh anggap dengan sewenang-wenangnya OQRS tu adalah segi empat sama. Kita tak boleh buat andaian macam tu. Tetapi berdasarkan maklumat OQ ni jejari, OS pun jejari, so dia ialah 14 juga. That's mean rumus square secara tak langsung kita gunakan di sini. So 14 kali 14 kita ada 196. Okey, seterusnya kita nak tolak kawasan yang tak berlorik tu. Okey, kawasan yang tak berlorik itu kita akan tolak. So dia punya theta berapa kat sini? 90. Okey, 90 per 360. Nak kali dengan pi r squared ke ataupun 2 pi r? Pi r square. Pi r squared. Okey, so 22 per 7 kali 14 kuasa 2. Berapa? 154. 54. Okey, thank you. Seterusnya, yang di bawah ni. Berapa theta dia? 30. 30. Thank you. Okey, 30 per 360 kali pi r squared. Jejari dia masih 14. Okey. Okey, berapa hasil kat sini? 51.33. Baik, 51.33. Okey, kita dah ada ukuran-ukuran yang kita perlukan. Jadi 196 tolak. Okey, tolak berapa? Tolak 154. Baik. Thank you. Tambah? Tambah 51.33. Baik, 51.33. Jadi hasil kita ialah 93. 9.3. Semua dapat 93.33? Dapat. Dapat. Jadi boleh off mic dulu kot. Sebab macam-macam ulasan saya dengar ni. Macam bahasa. Okey, yang ini penggunaan rumus 1 markah. Operasi yang melibatkan rumus-rumus ni 1 markah. Dan jawapan akhir 1 markah. Okey, jelas ya? Baik, kita pergi kepada soalan berikutnya. Perimeter. Okey, perimeter adalah ukur keliling. Jadi, saya akan ambil bermula dengan QR. Tambah RS tambah SQ tambah, next tambah apa? QP. QP okey, tapi saya pergi ke QO dulu. Tambah OP. OP dan tambah PQ. Bukan semua kita nak kira. Ada bahagian yang kita akan ambil daripada gambar rajah. Okey, ada bahagian yang kita akan ambil daripada gambar rajah. Jadi yang kita nak ukur di sini adalah SQ dan juga PQ. Okay. PQ. Ataupun PQ, QP ya. Kita nak kira SQ. Baik. Berapa rumus yang terlibat dalam kita nak mengira SQ? 90. Baik. 90 per 360. Kalau tak tulis darjah ni tak apa ke? Soalan ni. Tak apa. Boleh, tak apa, tak ada masalah. Banyak kelonggaran nak bagi kat Komo ni. Okey, kali di sini kita nak gunakan pi r squared ke 2 pi r? 2 pi J. 2 pi r ataupun 2 pi j ya. 2 kali 22 per 7 kali 14. So dekat sini kita dapat dia punya panjang adalah berapa? 7.33. 22. 22. Oh, 22 ya. 7.33 tu saya rasa mungkin ukuran lain tu. Okey, seterusnya kita nak kira PQ. Okey, apa theta bagi PQ? 30.
30, right, per 360 kali 2 kali 22/7. Kita punya radius ataupun jari masih 14. Jadi di sini berapa? 7.33. Okey, di sini baru 7.33. Okey. Alright, seterusnya baru kita nak jumlahkan semua, tambahkan semua ukuran yang kita kira dengan ukuran yang kita dapat daripada gambar rajah. So kita ada QR 14. Okey, RS berapa? Respon? 14. 14. SQ 22, thank you. Dan kita ada QO 14. 14. OP 14. 14. Last kali PQ 7.33. 7.33. So di sini hasil kita berapa? 85.33. Baik, 85.33. Okey. Jadi kita nak tengok markah dia. Penggunaan rumus ada 2 ada dekat sini. Okey. So satu markah. Operasi rumus. Ni yang saya bulatkan ni. Semua ni satu markah. Dan jawapan akhir satu markah. Okey. Jadi sekarang ni kita dah selesai soalan yang keempat lah. Masa pun dah 9.30 lebih. Saya harap apa yang saya bincang sama-sama dengan anda, sama-sama dengan Koma semua, mendapat adalah manfaatnya. Apa yang saya harapkan ya. Dan jangan lupa, saya dah sediakan, saya remind lagi sekali, saya dah sediakan pautan dekat video description. 3 pautan sebenarnya. Satu modul, satu lagi skema. Modul ni jawab, skema ni pun check lah, buatlah sendiri. Sekarang ni kita jaga kita kan, kita jaga kita, download dan check sendiri. Dan yang ketiga, ada borang soal selidik yang saya masukkan dekat dekat ruang video description untuk kamu bagi respon sikit apa yang kamu perlukan dan apa yang kamu dapat daripada kelas saya pada malam ini untuk tindakan selanjutnya daripada pihak JPN Perak. Yang daripada luar pun tak apa, dari Kedah, dari Merbuk pun tadi tak apa, isilah borang tu dan bagi maklum balas supaya saya dan juga rakan-rakan yang lain boleh bagi pembelajaran yang lain pula pada waktu yang lain, bergantung kepada kamu punya maklum balas. Okey, yang dekat Google Meet pun saya masukkan dekat ruang komen ni. Tolonglah isi sekali ya, supaya saya dapat maklum balas daripada kamu berkenaan dengan kelas saya pada malam ini. Jadi apa yang saya boleh simpulkan untuk kelas berkenaan dengan bulatan, apa yang saya perlukan, apa yang kamu perlukan adalah 3 perkara. Aplikasi rumus, operasi di antara rumus dan final answer. Itu 3 jawapan. Jangan ada persepsi tulis rumus pun dapat jawapan, dapat markah. Jangan, tak ada, benda tu tak ada. Jangan harap. Okey? 3 perkara. Aplikasi rumus, operasi di antara rumus dan final answer. Jadi cikgu tak buat grup Telegram ke? Aduh, soalan ni pun saya nak jawab macam mana? Buat masa ni belum lagi lah. Saya ni baru lagi dalam benda-benda macam ni. Nanti kalau dah ada orang kata ke arah itu, saya akan umumkan lah dalam waktu-waktu yang lain. Jadi untuk kelas yang akan datang,
Segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala yang lemah daripada diri saya sendiri. Dengar tak sekarang? Suara dengar tak? Dengar tak suara saya? Dekat YouTube. Dengar tak kan? Hello? Kat YouTube dengar. Saya harap kat YouTube dengar lah suara saya dah. Okey. Untuk kelas akan datang pun saya akan gunakan link yang sama. Terima kasih Fitrah Farishah. Saya akan gunakan link yang sama. Nanti macam biasa 8 suku saya buka link, boleh masuk dah. Dr. Najiah ada apa-apa nak maklum ke dekat anak-anak murid kita ni sebelum kita sama-sama dismiss? Yasmin ada nak tanya. Boleh tanya Yasmin. Cikgu. Ya. Yang soalan tadi tu kan? Ya. Yang kan cikgu cakap kalau nak cari apa tu? Nak cari SQ dengan PQ tu, kalau kita buat jalan kerja dua-dua tu semua dapat satu markah je. Ya. Betul? So kalau saya buat jalan kerja SQ je tapi PQ saya tak buat, dapat markah tak? SQ saja. PQ tak buat. Saya terus calculator. Boleh. Dapat satu markah juga sebab dia nak tengok satu je penggunaan rumus tu. Kalau PQ tak tunjuk pun tak apa. Tapi saya nasihatkan tunjuklah, bukan apa. Kod-kod dekat SQ tu ada perkara yang tersalah. Dia ada pilihan nak bagi markah dekat tempat lain. Dekat PQ lah dia akan tengok. Kalau dekat PQ tak ada, SQ pun salah, dah salah semuanya. Faham tak? Faham. Masa. Okey. Dr. Najiah, sekali-sekali ada apa-apa nak sampaikan pada anak-anak murid kita? Tak ada? Okey, terima kasih pesanan daripada Dr. Najiah. Kena join lagi kelas saya 23 Disember dan seterusnya. Okey, saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih. Siapa yang belum subscribe saya punya channel, boleh subscribe dan juga tekan butang notifikasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa dalam kelas yang akan datang. Thank you, cikgu. Baik, selamat malam. Thank you, teacher. Okey? Cikgu. Alright. Thank you, sir. Alright. Boleh live